Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita mulai dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin hidayah ini pada hari ini kita bertemu di dalam satu kelas kita. Okey, kelas kita pada kali ini kita akan membentangkan tentang konsep warga negara, al-muwatanah dan juga at-ta'ayush. Ta'ayush ni hidup berdampingan, hidup berdampingan. Okey. Konsep warga negara dan berdampingan. Kenapa kita buat tajuk ini? Kerana ini tajuk-tajuk yang terkini, yang kita perlu tahu dalam ini. Dalam konteks perbandingan agama, kita nak membandingkan agama dan kita nak kenal agama dengan agama yang lain dalam kehidupan kita, maka dia tidak boleh terpisah dengan konsep hidup bermasyarakat dalam sebuah negara. Ini merupakan tambahan silibus supaya dia membanding agama ni dia boleh diaplikasikan dalam konteks hidup dalam warga negara. Ada lagi masuk. Ya. Okey, dalam hidup bernegara. Ini penting sebab kita the citizen of the world, kita sebagai hidup di sebuah negara, negara dunia ini, maka suka tak suka, nak ke tak nak, kita kena hidup dengan orang bukan Islam. Dan bagaimana kita hidup dengan orang bukan Islam, macam mana kita nak hidup mereka kalau kita tak mengenal agama mereka. So yang kita belajar sebelum ini tentang agama mereka supaya kita memahami konsep kenegaraan dan hidup berdampingan atau ta'ayush. Saya akan memberikan nota lain dalam ini, dalam grup sepasai petang ni, dan kita saksi hari ini kita ada ujian lepas dan ini akan menyangkuti beberapa ini sebagai bacaan tambahan anda, dan ini juga akan keluar dalam peperiksaan ataupun masa ujian individu nanti. Baik, apa beza negara dan warga negara? Ainin, jawab. Apa beza negara dan warga negara Ainin? Ainin Sofia, cuba jawab. Halo? Warga negara dengan bukan warga negara, Ustaz. Tak, beza negara dan warga negara. Apa beza negara dan warga negara? Warga negara tu penduduk negara tu tempat duduk. tempat duduk. Okey. Tanya. Ni Firdaus, apa beza negara dengan warga negara? Warga negara orang yang duduk dalam negara. Kalau negara orang panggil country. State. Okey. Negara ni bahasa mudahnya dia ada sempadan. Kalau contohnya Malaysia, tahniah jawapan anda tadi. Betul, cuma kita nak detailkan Malaysia ni maknanya kalau negara Malaysia dibatasi oleh sempadan di utara ialah sempadan dengan Thailand. Kalau di sebelah timur dan baratnya di sempadan dengan Indonesia. Selatan ada Singapura. Kita berada di dalam lokasi, kalau kita tengok dalam peta dunia, latitude utara dan selatan. Dari situlah garis bujur dan garis bintang sebuah negara. Dia ada sempadan, dia ada kedaulatan. Maknanya orang lain tak boleh ceroboh. Itu maknanya negara. Dia nak masuk kena ada prosedur, kena ada pasport antarabangsa. Dan diiktiraf, ada bendera dia, ada raja dia, ada kerajaan dia, ada sistem pemerintahan dia. Itu adalah negara. Negara. Ada logo, lambang, carta dan sebagainya. Warga negara adalah orang-orang yang menduduki negara tersebut dan telah diiktiraf. Diiktiraf sebagai penduduk itu melalui kad pengenalan, pasport
atau dokumen-dokumen rasmi yang mengesahkan bahawa dia adalah penduduk negara tersebut dan dia kena taat setia terhadap apa pun uh, apa ni negara apa ni undang-undang dan tata kelola negara. Jadi negara dan warga negara ini dia amat berbeza. Negara kalau kata Mesir dia ada cara dia. Dia negara sosialis ke, negara demokratik ke, negara komunis ke, negara diktator ke, negara liberation ke, dan penduduknya haruslah mendukung apa yang sistem negara tersebut. Bila warga negara bermakna sesiapa sahaja yang dapat kewarganegaraan negara tersebut itu adalah saudara dalam satu negara walaupun dia berlainan agama. Jadi warga negara dia tidak dinilaikan untuk agama saja. Hanya berlaku di dunia ini hanya satu negara je. Negara itu dipanggil negara Mauritania. Negara Mauritania ni adalah sebuah negara di Afrika berbawah daripada negara Maghribi bersebelahan Nigeria. Okey, negara ini adalah negara 100% Islam. Dia tidak benarkan warga negara dia menganut agama selain agama Islam. Siapa yang menganut agama lain akan dibunuh atau dihalau atau dicabut warga negara dia. Hanya negara Mauritania saja yang warga negara dia mesti sama dengan negara dia, iaitu Islam. Negara lain tak ada. Itu satu kat dunia lah. Iaitu beza negara dan warga negara. Okey, ada siapa nak tanya? Boleh faham? Halo? Halo? Tak ada Ustaz. Baik. Kita pergi seterusnya. Yang kedua ialah apa beza daulah Islamiah dengan daulah atau umat Islam? Apa beza daulah Islamiah dan umat Islam atau ummah? Mari kita tanya kepada saudara kita. Siapa saudara kita ni? Kita tengok sekejap ya. Faizah. Faizah. Kita jawab Faizah. Faizah ada? Halo Faizah? Faizah? Halo? Awatif? Apa beza daulah Islamiah dengan umat Islam? Awatif? Hello? Ya Ustaz. Apa beza daulah Islamiah dengan ummah atau umat Islam? Umat Islam tu orang Islam lah. Daulah tu daulah tu dia punya ni kot, apa tu? Macam undang-undang. Undang-undang. Bagus. Tanya Faizah. Ada tak Faizah lagi ni? Ni mas ada ke tidak? Dah lah tak keluar muka. Ni Faizah ada? Nur Dania? Oh, Nur Dania. Ada Ustaz. Apa beza daulah Islamiah dengan umat Islam? Daulah Islamiah ni macam negara yang pakai peraturan agama Islam. Macam tu. Umat Islam ni Umat orang Islam? yang peluk agama Islam lah. Orang yang peluk agama Islam. Okay. Tanya di atas jawapan anda. Okey, jadi kalau kita tengok yang pertama tadi, negara dan warga negara, daulah Islamiah. Okey, itu beza antara negara dengan daulah. Negara Islam, daulah Islamiah. Kalau negara Islam dengan daulah Islamiah, dia berbeza. Negara Islam, Malaysia, contoh. Daulah Islamiah, dunia Islam, OIC. Semua negara-negara Islam bergabung di bawah OIC dipanggil daulah Islamiah. Mereka terkait dengan akidah yang sama. Jadi Malaysia, Brunei, Arab Saudi, Algeria, ini semua ada negara-negara Islam bila digabungkan jadi daulah Islamiah. Dipanggil dunia Islam. Dunia Islam ataupun dipanggil sebagai negara Islam, negara-negara Islam. Sebab itu dipanggil daulah, dulu dipanggil daulah Fatimiyah, kerajaan Fatimiyah, kerajaan Islam Fatimiyah, kerajaan
Islam Osmaniyah. Jadi daulah ni artinya kedaulatan kerajaan Islam. Jadi maknanya di sini lah, bila kita tentang tadi negara Malaysia, dia ada sempadan. Bila daulah Islamiah, dia tidak boleh ada sempadan. Bila daulah Islamiah dia tak ada sempadan. Maknanya Malaysia, Indonesia, negara-negara Islam yang lain itu tidak ada sempadan. Itu dipanggil daulah Islamiah. Maka begitu juga umat Islam atau umat Islam atau umat Islam. Jadi kalau orang Islam di Malaysia, kalau umat Islam, seluruh orang yang menganut agama Islam di dunia ini yang mengucap kalimah syahadah ramai 2.3 juta adalah umat Islam. Dipanggil satu umat. Sebab itu kenapa kita kena faham bila Palestin kena kacau oleh Israel, maka orang Islam di Malaysia kena support, kena bantu, kena tolong, sebab kita adalah umat yang sama. Walaupun warga negara berbeza, kita adalah daulah yang sama, daulah Islamiah, walaupun sempadannya berbeza. Itu kena clear supaya kita tak tahu kita kan nak menyebut ini Islam. Kalau ada negara-negara Islam yang tergugat ada masalah sebagai daulah Islamiah, maka kita kena tolong, kita kena bantu sebagaimana kerajaan Osmaniyah membantu kerajaan Aceh ketika diserang oleh Belanda. Walaupun terpaksa naik bot, naik kapal sampai kurang 7-8-6 bulan baru sampai ke Aceh, tapi atas nama daulah Islamiah, kerajaan Osmaniyah telah pun datang membantu kerajaan Aceh bertembung dengan Belanda. Itu namanya daulah Islamiah. Mana-mana negara-negara Islam, maka bila daulah Islamiah, dia akan terkesan dan dia kena bantu. Dia kena sokong. Dia kena keluar duit untuk bantu negara Islam yang lain yang ada masalah. Itu dipanggil daulah Islamiah. Jadi kita kena beza. Tujuan penjajah-penjajah dulu datang menjajah dunia Islam supaya daulah Islam itu diruntuhkan, dijadikan negara Islam. Akhir negara kita ada sempadan. Jadi kalau kita sebenarnya dengan adanya sistem ini, maka kita boleh saja tak nak bantu kerajaan Palestin, kita tak nak bantu Nigeria, tak nak bantu Brunei. Sebab kita negara yang berbeza, kita negara Malaysia. Tapi sebab kita telah disempadankan atau dirosakkan oleh penjajah, mana kita telah buang peranan daulah Islamnya, maka akhirnya kita pun Malaysia, Singapura, Malaysia, Indonesia. Padahal kita ada daulah Islamnya. Kedua ialah umat Islam dan ummah. Kita ada umat Islam dan ummah. Tetapi kerana daulah itu ada perbezaan nanti bila dia ada doktrin dia tersendiri, maka akhirnya kerajaan Malaysia berbeza dengan cara pemerintahan. Walaupun dia orang Islam di Indonesia, akhirnya yang ada ialah ummah walaupun tidak daulat, begitu bukan kerajaan yang sama. Itu dipanggil sebagai apa yang berlaku sekarang pada ini. Kita kena clear dulu pada hari ini sebab supaya sebenarnya kita nak berinteraksi dengan orang Islam macam mana, orang bukan Islam. Terutama kita memahami tentang perbezaan pandangan atau perbezaan agama. Okey, sahabat nak tanya tentang perbezaan daulah Islamnya dengan umat Islam? Ada siapa nak tanya? Pak Izzah? Ada nak tanya? Saya tak ada, Ustaz. Awak tak ada? Bukan saya tak ada. Tak ada. Betul bercakap ni. Beri ni. Tak ada tapi cakap. Tak ada soalan ni Pak Izzah Tak ada soalan. Okey, kita pergi terusnya soalan yang kedua dan pengertian. Okey, kita akan membawa dua kitab yang saya akan beri pada anda dalam lepas habis ni. Saya bagi sharekan, iaitu ringkasan daripada Al-Mu'atana yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi serta pandangan tentang fiqh ta'ayush. Okey. Dalam konteks pengertian, ini kita bincang tiga tanah air dan kewarganegaraan. Al-Watan dan Mu'atanah. Tanah air ialah watan atau negara, kewarganegaraan ialah Mu'atanah. Jadi kita bincang. Yang kedua ialah kewarganegaraan Muslim dan bukan Muslim dalam masyarakat Islam. Macam manakah kedudukan warga negara Islam dan bukan Islam dalam negara Islam atau masyarakat Islam. Yang ketiga ialah masyarakat Muslim dalam masyarakat bukan Islam. Maknanya kita cerita tentang satu macam contohnya Malaysia.
bagaimana kehidupan orang Islam dan orang bukan Islam dalam Malaysia. Bagaimana pula kehidupan orang Islam dan bukan Islam di negara Singapura. Dan sebab Singapura kita ada minoriti 300,000 orang Islam saja daripada 5 juta penduduk. Begitu dengan di Kanada, di Australia, di New Zealand, kita ada golongan orang Muslim yang minoriti. Dia warga negara, tapi kita warga negara Australia, kita warga negara New Zealand. Macam mana kita nak berinteraksi dengan mereka yang bukan Islam di sana? Sebab kita, jadi saya fikir ini ialah, dan kita ada mudah memahami tentang negara Islam, negara orang Islam. Sekarang ni kita ni negara Islam ke negara orang Islam? Jadi tadi bila kita cerita tentang negara dan warga negara. So ini 3 perkara yang kita sentuh pada hari ini. Okey. So, kita akan cerita. Saya nak tanya pendapat anda tentang negara Malaysia. Malaysia ni dia negara Islam ke negara orang Islam atau negara umat Islam? Firdaus. Ya Ustaz. Malaysia ni negara Islam ke negara orang Islam? Halo? Malaysia negara Negara Islam Malaysia ke? adalah negara orang-orang. Malaysia adalah negara Islam, Ustaz. Malaysia adalah negara Islam bukan negara orang Islam yang mana tu? Saya pun sebab kalau nak kata negara orang Islam, ada orang lain yang duduk dalam negara Malaysia. Bagi tak saya, okey. Sebab ini di antara perkara yang dipanggil kita kena fikir. Sebab kita macam mana kita berinteraksi dengan Malaysia. Bagus, bila hantar dah mula nampak, baguslah. Walaupun kita tak dapat jawab lagi, tapi kita nampak, kita dengar Malaysia ni dia Islam ke, nak kata bukan Islam atau orang Islam ke negara orang Islam. Bagus. Jadi Awatif, terima kasih. Awatif, apa pandangan Awatif? Malaysia ni negara Islam atau negara orang Islam? Awatif? Ya. Malaysia negara Islam atau negara orang Islam? Saya rasa negara Islam sebab dia mengamalkan saya tak tahulah dia macam negara Islam tapi dia punya undang-undang pun ada juga yang tak ikut Islam kan. Nak cakap negara orang Islam, ada juga orang bukan Islam dekat dalam Malaysia. Jadi negara demokrasi lah Ustaz. Okey, tanya. Okey, terima kasih. Okey, saya tak nak perbandingkan anda. Nanti itu berkaitan ideologi Malaysia punya. Okey. Malaysia ni, kalau kita tengok, kalau dalam konteks kita nak bagi semangat, nak bagi supaya tidak ada ruang-ruang kejahatan berlaku, eloklah kita kata Malaysia ni sebagai negara Islam. Tetapi bila Islam itu, Islam sebagai adin, sebagai cara hidup. So, adakah Malaysia mengamalkan cara hidup Islam? Cara hidup dia penuh ekonomi, politik, apa semua. So, nampak gaya apa yang dilaksanakan secara governance di Malaysia ini ialah kita tidak boleh menjadikan dia sebagai negara Islam lah kerana dia tidak follow 100%. Tapi kalau kita boleh, dia sebenarnya banyak nama. Negara Islam moderate. Boleh. Maksud negara Islam moderate, negara ini adalah negara Islam tetapi dia memberi ruang dan peluang pada agama-agama lain atau orang-orang lain untuk hidup bersama di dalam negara ini. Tapi dia guna undang-undang Islam seperti yang ada di Pakistan. Di Pakistan ada undang-undang hudud apa semua, tapi orang bukan Islam ada di Pakistan. Itu bagian Islam moderate ataupun yang berada di Sudan. Tapi kita tengok, kita tak ada hukum hudud. Kan? Yang kita ada ta'zir saja. Dan dia tidak berada di mahkamah syariah, di mahkamah sivil. Negara orang Islam ni adalah negara yang dulu ni orang difiniki oleh Islam, kemudian dijajah, kan? Terpaksa menerima orang lain masuk dalam, dan orang lain mengiktiraf sebagai kita sebagai tuan punya negara, maka itu dipanggil negara orang Islam. Tapi pelaksanaan tidak Islam. Sebab itu di Malaysia ini sebenarnya kita lebih mirip pada negara orang Islam.
Islam merujuk pada orang Melayu sebagai tuan tanah. Oleh kerana berlaku di penjajahan, kemudian bangsa-bangsa lain datang di sini dan dia mengiktiraf diri sebagai tuan ampunya, sebagai orang asal di sini, maka kita adalah negara orang Islam. Walaupun kita masih belum mampu melaksanakan cara hidup Islam atau melaksanakan undang-undang Islam atau ekonomi Islam. Walaupun kita sekarang dah mula ada bank Islam, ada mahkamah syariah, kita sedang menuju. So kita dah separuh ke arah negara Islam. Jadi maknanya kita adalah negara orang Islam yang moderate. Moderate maknanya kita menerima kepelbagaian yang ada, namun sedang berusaha menjadi agama Islam yang menerima atau hidup yang lain. Jadi sekarang ini itu pada pendapat anda. So anda boleh memberi pendapat semacam-macam ini, tapi yang penting hujah anda betul. Kalau anda menghujah betul, maka anda akan faham apa itu maksud negara Islam, negara orang-orang Islam. Itu. Jadi kita nak faham pendapat anda dengan negara kita Malaysia. So kita ada perlembagaan persekutuan. So perlembagaan itu sebagai perlembagaan yang paling tinggi dalam negara. So itu sudah automatically bertambah dengan Al-Quran dan Sunnah lah. Al-Quran dan Sunnah. Namun bagaimana kita boleh jadikan negara kita sebagai negara Islam tanpa mengubah, maksudnya ialah bagaimana perlembagaan itu diubah oleh ahli parlimen yang ada. Tapi sikit ini bukan cerita politik, tapi ini adalah nak beritahu macam mana kita nak faham negara kita. So kita gunakan pada ini Malaysia adalah negara orang Islam yang moderate. Okey. Negara Muslim bagi bukan Muslim Malaysia. Okey, ini kita cakap ini kalau Malaysia bagaimanakah orang Islam dalam Islam di Malaysia? Sebab kita boleh dianggap sebagai masyarakat Muslim 51. Okey. Kita ni di Malaysia ini bumi putera lebih kurang 51% bumi putera. Bumi putera maknanya orang Melayu, orang asli. Orang Cina, India tak masuk. Jadi 51 hingga 52% penduduk ini adalah penduduk bumi putera. Tetapi kalau dia boleh orang Islam, 60% penduduk orang Islam sebab ada Cina, India yang Islam. 60% penduduk Malaysia adalah orang Islam. So, maknanya masyarakat majoriti di Malaysia ini adalah masyarakat Muslim. So bagaimanakah pasalnya orang Islam dan bukan Islam dalam masyarakat Muslim? Sama sekali kita kena faham Islam sebagai adin, itu cara hidup. Jadi masyarakat Islam dalam masyarakat yang menjalankan cara hidup Islam. Okey. Sepatutnya bila kita kata kita sebagai negara Islam, kita kena mengamalkan cara pemerintahan Islam. Ini contoh terbaik adalah zaman Rasulullah, kemudian Khalifah Ar-Rasyidin. Tapi sekarang ini bila kita kata masyarakat Islam, jadi kita kena bezakan antara orang Muslim dengan Islam. Muslim ialah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akidahnya, ibadah dan akhlaknya itu, maka dipanggil orang Muslim yang telah pun mengikat diri janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks kehidupannya, maka dipanggil orang Muslim. Maka orang itu Muslim, maka diikat diri dengan sistem kehidupan Islam. Namun bila sampai negara, kalau negara itu dia bukan negara Islam, maka dia adalah masyarakat Islam, dia masyarakat Muslim saja. Tapi dia tidak dapat mengamalkan cara hidup Islam dengan maksimum sebab kita berada di negara bukan Islam. Okey, sekarang ni kita berada di Malaysia, kita negara masyarakat Muslim. Sebab orang boleh pilih nak pergi bank Islam atau tak bank Islam, takaful Islam atau conventional insurance. Jadi kita boleh pilih. So warga Muslim dan dalam masyarakat Islam Muslim. So di sini ialah masyarakat yang menjalankan cara hidup Islam. Adin itulah dipanggil masyarakat Islam. Kalau masyarakat Muslim ialah orang-orang yang Muslim yang tinggal dia tapi tidak dapat menjalankan cara hidup Islam sepenuhnya. Itu dipanggil masyarakat. So macam mana? Macam kehidupan. So inilah yang kita belajar dalam perbandingan agama. Mana sering menghormati dan sebagainya, itu yang akan membantu kita. Yang kedua ialah kewarganegaraan Muslim dalam masyarakat non-Muslim atau minoriti Islam. Orang Islam menjadi golongan kecil seperti warga negara yang itu kita terjadi warga negara yang baik dan menunjukkan kebaikan. Mengadakan hubungan yang baik dengan kerajaan untuk kepentingan umat. Jadi maknanya kalau dalam konteks kita sebagai orang Islam di negara yang bukan Islam, kita berada di Singapura contohnya, kita boleh mengamalkan cara hidup kita sebagai orang Islam
berdasarkan batas-batas yang digunakan dalam negara tersebut. Maka tapi cakap ni tidak ada masalah, tapi sebab mereka menghormati kita dan kita boleh sembahyang. Dia berbeza dengan orang yang berada di Augur. Orang yang berada di Augur di China, mereka tidak diperkenankan sembahyang, lepas dia lari ke Malaysia. Warga negara Islam yang tinggal di China, di daerah Augur atau masyarakat Augur di Xinjiang, mereka bukan Xinjiang, apa salah dia, tapi mereka semua tidak boleh sembahyang, tak boleh puasa, kalau tidak dia kena bunuh, kena pukul. Dan ini minoriti, begitu juga orang di Myanmar contohnya. Jadi dia kena jadi hubungan baik, tapi kalau sampai ada masalah dia kena pindah, kena lari dari situ. Dia bukan Al-Quran dan Sunnah. Okey, kemudian kita tengok lagi ialah ini, jadi kita ada 3. Lepas ni kita cerita tentang ta'ayush. Jadi kita memahami tentang warga negara dan negara. So secara kesimpulannya, negara ialah sebuah negara yang ada sempadan, ada kerajaan, ada ketua, ada sistem, ada pertahanan, ada kedaulatan. Dan warga negara ialah penduduk yang memberikan negara itu dengan dokumen yang penting. Okey. Dalam satu negara di dunia ini, tidak ada satu negara pun dunia ini yang tak majmuk. Semuanya majmuk. Bezanya majoriti minoriti, kecuali di Mauritania saja. Jadi secara tidak langsung bahawa bila kita warga negara, maka kita haruslah hidup berdasarkan sistem negara tersebut. Kalau negara itu negara Islam, seluruh warga negara kena follow. Kalau negara itu negara bukan Islam, seluruh warga negara kena follow. Jadi kalau kita sebagai orang Islam atau bukan Islam yang duduk di Malaysia ni, dia kena follow apa yang dilakukan oleh Malaysia kalau untuk aman damai, sama ada agama dan sebagainya. Begitu juga kalau kita berada di negara lain. Kadang-kadang kita kadang-kadang kita mendiskriminasi orang bukan Islam di negara sini, dan kita marah bila ada orang diskriminasi Islam di negara lain. Sedangkan negara itu negara minoriti. Jadi kalau kita nak orang Islam di negara minoriti itu juga dihormati, kita kena hormat orang yang minoriti di sini, hormat supaya negara lain menghormati orang Islam. Jadi kita bukan saja bila kita berlaku tidak adil terhadap orang bukan Islam negara ini, maka orang lain akan berlaku tidak adil kepada orang Islam negara dia yang minoriti. Jadi ini adalah nak beritahu. Jadi untuk itu, kalau kita berada di negara yang bukan Islam, kita kena ada hubungan baik, kita jadi orang yang baik. Yang Singapura, dia membangunkan ke orang Islam masyarakat di sini. Kerajaan dia suka orang Islam di sana membangunkan mereka, elak ada perlukan dadah dan sebagainya. Maka orang Islam di Singapura tidak dianggap sebagai menyusahkan kerajaan, maka dia diberi kehidupan yang selesa berbanding dengan orang-orang Myanmar, orang-orang Rohingya di negara Myanmar. Orang Rohingya itu kebanyakan orang Islam, tapi bila kita tak kaji, dia ada masalah sikit. Dia orang-orang Myanmar, dia tak iktiraf orang Rohingya ni sebagai rakyat dia. Dia tak bagi pasport, dia tak bagi IC. Sebab dia kata ni orang Bangladesh. Orang Bangladesh pun tak nak terima dia. Dia sebagai di sempadan. Jadi orang Bangladesh tak nak terima dia sebagai negara Bangladesh kerana dia ada dikatakan di dalam sempadan negara Myanmar. Tapi Myanmar tak nak terima, sama seperti kata ni orang Bangladesh. Lagi satu, orang ini dia ada penyakit dia pemalas. Dia ada setengah lah kata dia ni. Berdasarkan kajian yang kita tengok, dia ni pemalas apa. Jadi sikap dia tu menyebabkan kerajaan tak kata yang lebih baik dengan jadi warga negara kurang sama orang. Dan akhirnya itu yang dia berlari ke sana ke sini. Semua tak nak terima dia, tapi tak ada IC. Bangladesh tak terima dia, Myanmar tak nak terima dia. Maka dia pergilah negara-negara ketiga yang menerima refugees ni, pelarian. Datang Malaysia, Australia contohnya. Jadi mereka terinyai di sana. Sebab mereka tidak membangunkan, bahkan mereka menunjukkan contoh yang elok pada kerajaan. Walaupun kerajaan ada masalah juga pada masa itu. Jadi akhirnya kerajaan akan encourage dia. Begitu juga orang Islam yang berada di situ. Sebab dia baik, terima. Tapi yang ini perangai buruk, tolak. Jadi berada mana? Kalau kita tengok di dasar apartheid yang berada di masyarakat pemerintahan Islam, dia buat benda yang sama. Yang ini ditombak lah, iaitu kerajaan ditombak kerana berlaku diskriminasi. Baik, sekarang ni kita nak pergi seterusnya ialah apa kita dimasukkan dengan fiqh ta'ayush. Fiqh ta'ayush ialah Islam baru dalam dunia fiqh Islam yang menggabungkan
menggabungkan dua perkataan fake yang bermaksud kefahaman yang mendalam dan ta'ayush yang bermaksud kehidupan yang terbina dari sifat cinta dan kasih sayang. Ini kita nak bina. Kalau kita memahami fiqh ta'ayush, kita ada masalah dalam menguruskan sama ada kita negara Islam atau negara bukan Islam. Kita sebagai orang Islam minoriti atau Islam majority. Kita kena faham tentang fiqh ta'ayush. Dan fiqh ta'ayush ini zaman Rasul dah buat dah. Zaman Rasul dah buat dah. Okay. Konsep yang diamalkan dalam Rasulullah SAW dari Presiden. Walaupun usia ini hanya muncul pada 14 Hijrah. Konsep ta'ayush itu mengunci beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sandaran utama fikih ini. Oleh itu, ulama juga menjadi tunjang penulisan konsep. Dia ada sandaran. Sandaran yang pertama ialah kita nak tahu bahawa dalam konteks dalam fikih ta'ayush itu banyak konsep ialah full coexistence. Itu zaman ta'ayush silmi hidup dalam kedamaian. Mana lagi nak berperang ke tak bergaduh? Kita nak bunuh orang Cina, orang India, kerana agama ataupun kita itu aman damai. Bukan kita nak masuk agama dia, tapi cari aman damai. Dipanggil fiqh ta'ayush, al-ta'ayush silmi. Ini di antara aplikasi daripada fiqh ta'ayush. Daripada kita memahami fiqh ta'ayush. Dan di mana asas dia? Fiqh ta'ayush dalam Islam, sama asas-asas dia. Larangan Islam membunuh orang berislam disebabkan perbezaan agama. Sebab menyuruh umat Islam berkomunikasi baik dengan lemah lembut dan baik Al-Quran Al-Muntahanah ayat 8 dan juga Surah Nisa 90. Tengok bagaimana Islam melarang kita bunuh bukan Islam. So, maknanya walaupun bukan Islam, kita kena berbuat baik pada dia. Yang kedua, Islam mengajak orang berislam menganut agama Islam dengan penuh hati. Meninggalkan budaya syaitan yang membawa pada perpecahan pada manusia. Surah Al-Baqarah 28. Mengajak bukan kita ajak orang bukan Islam. Masuk Islam. Jangan tertipu dengan iblis dan syaitan. Yang ketiga, Islam mengiktiraf kesatuan dan persaudaraan antar manusia. Kalau bahasa di bab yang satu itu Adam AS. Yang tak ada kita semua daripada Adam. Kullu Adam min turab. Okey, maka ada dari tanah. Lafaz ala bin au ajamin ila bitaqwa. Apa sampai Islam ke kau bangsa lain? Allah lihat pada ketakwaan. Kalau kau bukan Islam, habislah. Yang ketiga, Islam mengiktiraf kesatuan persaudaraan. Yang keempat, Islam memuliakan manusia secara keseluruhan tanpa membezakan antara agama, bangsa, keturunan jantina. Islam mengangkat martabat dia melalui makhluk lain. Kalau karena Bani Adam, maka memuliakan Bani Adam. Maknanya termasuk orang bukan Islam. Walaupun karam dan muslimin, okey, orang Islam tadi yang dimuliakan, tetapi walaupun banyak dan seluruh anak Adam itu akan muliakan walaupun dia bukan Islam. Jadi kita kena muliakan mereka juga. Yang kelima, Allah SWT menyebut sebab penciptaan manusia yang terdiri pada berbagai bangsa, keturunan dan Cina. Muba'il dita'arufu. Tujuannya apa? Supaya ada unsur dita'arufu, ada unsur berkenal-kenalan. Dan surah Al-Hujurat ayat 13 dan surah Al-Hud ayat 108. Dia kata kepentingannya kita berkomunikasi dengan orang bukan Islam. Itu jangan hidup sendiri. Yang keenam, galakkan untuk berbuat baik kepada bukan Islam selagi mereka tidak memusuhi dan menangis sampai terang-terangan. Kalau dia tak ada kes dengan kita buat baik dengan dia lah. Kenapa kita nak buat hal dengan dia? Sebab kita prejudis dengan orang bukan Islam. Yang ketujuh, jika terdapat pertembungan atau pertentangan antara dua negara atau Islam dengan Islam sangat menggerak kedua itu damai pada dengan peperangan. Allah Ta'ala jelaskan jangan buat damai. Yang ke-8, Nabi SAW menjaga kepentingan dan keamanan keselamatan orang bukan Islam yang berada di bawah pengawasan beliau. Maka Allah Ta'ala menjamin keselamatan orang bukan Islam, Yahudi dan Nasrani yang ada dekat situ. Itu maknanya apa? Itu maknanya kita nak hidup damai. Kalau tak bunuh je. Kalau tak bunuh. Kan Sayyidina Ali perlu mengambil berat kebajikan orang Islam dengan zimmi, kafir zimmi, yang taat sikit. Harta mereka seperti harta kita dan darah mereka seperti darah kita. Ini dalam kita jaga dia. Yang ke-10, sabda Rasulullah SAW bakal bahasa akhir. Ya ajuan nas, wahai manusia, Tuhan kamu satu, bapa kamu satu. Terlebih daripada orang Arab dan orang bukan Arab. La fadri arabin au ajamin illa bitaqwa. Takwa. Mana
di sini, tak kisahlah kau bangsa apa pun, takwa jalan masuk syurga. Diskriminasi. Allah menyebut tentang hadis yang kelebihan pada agama Islam. Maknanya kita cerita kelebihan-kelebihan Islam pada orang Islam. Okey? Kemudian apa? Okey. Dalam konteks kita ta'ayush, dia ada 3 peringkat. Ini yang boleh kita kerjasama. Pertama, politik dan ideologi. 2, ekonomi. 3, agama, budaya dan tamadun. Apa itu peringkat pertama? Politik ideologi adalah peringkat kerjasama atau koalisi antar negara. Contohnya Malaysia kerjasama dengan Singapura, Malaysia kerjasama dengan, walaupun dia bukan negara lain-lain kan, tapi kerjasama antar negara. Itu dipanggil peringkat pertama. Kena kawan dengan semua orang dulu. Peringkat negara, ideologi apa, Malaysia kawan dengan Amerika walaupun dia parti apa sekalipun, kita kawan dengan semua orang. Ini dipanggil politik dan ideologi dalam peringkat kerjasama atau coexistence. Kemudian peringkat itu melibatkan hubungan tolong-menolong antara kerajaan dan rakyat yang menghubungkan mengikut ikatan undang-undang, ekonomi dan perniagaan. Masuk di sini tidak. Kalau masuk, ada yang masuk. Dah keluar. Okey. Mereka kedua yang berhubungan antar tolong-menolong. Oh, ada gempa bumi kat kita tolong Indonesia, kita tolong. Ikatan undang-undang ekonomi. Kalau macam sekarang ni kita pinjam duit, kita ada apa, kita habis kerajaan, pinjam. Dengan negara lain ini adalah keberadaan dunia menjadi dengan orang, Jepun dan sebagainya. Kadang kita ada komunikasi yang baik. Dan yang ketiga yang terakhir adalah komunikasi sosial antar manusia dan yang beragama. Tamadun tidak untuk mewujudkan keamanan, kesabaran sejagat sehingga manusia boleh hidup dengan penuh rasa persaudaraan dan saling membantu pada perkara yang membawa kebaikan. Dan ini adalah komunikasi manusia dan berbeza agama. Kalau aku banjir di air dulu Malaysia dulu banjir tu, Persatuan Buddha datang dari Taiwan, Persatuan itu bantu. Kita sebab kita dah ada komunikasi sosial, komunikasi hubungan dengan bangsa lain. Kalau ada masalah kita bantu. Itu di antara yang presentation saya hari ini. Ada siapa nak tanya sebelum saya berikan maklumat yang lebih detail tentang tadi nanti saya ada kena baca. Okey, ada siapa nak tanya? Anak-anak? Ada siapa nak tanya? Firdaus, nak tanya apa Firdaus? Tiada Ustaz. Ainin? Ainin? Ada yang nak tanya? Apa ini? Faiza? Ustaz. Hmm? Saya nak tanya. Berkaitan dengan negara Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, ada ada negeri yang buat hukum hudud. Macam negeri apa ni? Negeri Perlis je Ustaz? Tak ada lagi negeri ni buat hudud. Oh, tak ada. Okey. Brunei je. Itu negara. Oh. Brunei. Negara Brunei. Okay. Saya silap. Di dunia Islam, negara dunia Islam ini yang melaksanakan hukum hudud ialah hudud merujuk kepada dalam Islam ini hukum kita terbagi pada 3. Dia pelaksana dalam konteks undang-undang dipanggil hudud, dipanggil qisas, dipanggil ta'zir. Okey. Hudud ialah yang 7 kesalahan dalam Al-Quran. Kalau nak ada hukuman mesti ikut Al-Quran. Itu sebat 1 kali, sebat 80 kali, sebat 40 kali contohnya. Bunuh, potong tangan dan sebagainya. Ada 7 kesalahan kalau nak hukum dia mesti ikut Al-Quran, dipanggil hukum hudud. Okay. Hukum qisas pula ialah merujuk pada bunuh balas bunuh, pukul balas pukul, tampar balas tampar, pijak balas pijak katanya. Ada qisas. Ini balas balik. Dan yang terakhir ialah ta'zir. Ta'zir ni adalah hukuman-hukuman yang difikirkan oleh hakim saja, yang sesuai untuk dia pada masa itu. Jadi sebenarnya hukum yang ada di Malaysia ni panggil hukum ta'zir, sebenarnya tak perlu hukum hudud. Itu hukum Islam juga, tapi ta'zir. Penjara, denda dan sebagainya. Okey, itu kena clear.
Jadi kalau dia nak melaksanakan hukum hudud, ialah sebahagian daripada negara Islam. Sebahagian daripada cita-cita negara Islam. So bukan mana kalau negara hudud, bila dah bawa laksana hudud, maka negara kita akan jadi automatik negara Islam. Tidak. Hudud adalah sebahagian daripada pembinaan negara Islam. Tapi adakah hudud ni letaknya nombor satu? Dalam kronologi aulawiyat keutamaan, nombor satu ialah kebajikan, kemudian pendidikan, keselamatan. Hudud ni adalah di antara yang terakhir. Jadi sebelum kita bina ni, kita bina keadilan dulu. Wujudkan keadilan dalam masyarakat. Mana tak ada orang miskin, tak ada orang susah. Tak ada orang kaya, mana tak ada orang terlalu kaya, tak ada orang susah. Tak ada orang pandai, tak ada orang bodoh. Mana semua pandai. Jadi baru boleh laksana hudud. Kalau kita nak laksana hudud dalam keadaan masih ramai orang susah, masih orang miskin, masih ramai orang yang tak pandai, maka kita akan mungkin akan berlaku penyayaan di mana orang yang tak pandai, tak tahu hukum, hakam, duit, itu dia kena betul tangan. Dia tak tahu masalahnya. Lepas pendidikan mesti nombor satu dulu. Bila kita menegakkan kebenaran dan keadilan, ekonomi dan keadilan sosial, maka tidak ada masyarakat yang terlalu miskin, yang ada yang kaya menindas yang miskin. Jadi bila tak ada, dia tak akan berlaku kecurian, tidak akan berlaku perompakan. Jadi macam mana nak laksanakan hudud kalau tak ada berlaku perompakan? Sebenarnya misi yang paling utama ialah membentuk kebenaran dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Akhir sekali berhudud, kalau kita sangat baru hukum hudud. Jadi keutamaan kita sekarang ini ialah membentuk masyarakat yang adil, saksama, masyarakat yang berpendidikan, jadi masyarakat. Bila semua dah ada di situ, nak laksanakan hudud tak ada masalah, dan bahkan mungkin hudud tidak dapat dilaksanakan kerana tidak ada orang buat salah, tidak ada orang nak didakwa seperti zaman Rasulullah SAW dulu lah. Jadi itu di antara contoh. Jadi Indonesia Brunei nak melaksanakan hudud, tapi hudud dia hudud yang terpilih di Brunei ini. Hukum hudud ni kalau yang rakyat kena, tapi kalau raja dan keturunan dia buat salah, dia akan terlepas daripada hukum hudud. Katakan minum arak 40 kali sebat, tapi kalau sultan yang minum arak, maka sultan tak kena hukum sebat, rakyat kena hukum sebat. Itu ada sikit masalah sikitlah hukum hudud yang ada di Brunei dan di Arab Saudi ada juga hukum hudud. Tapi kalau Raja Salman buat salah, Raja Salman tak boleh kena hukum hudud. Dia kena hukum hudud rakyat je. Jadi kita tengok hukum hudud yang ada pun sekarang ni sudah dimanipulasi dan dia boleh membuktikan kepada agama. Sedangkan hukum hudud yang terakhir kita laksanakan dah 1000 tahun yang lalu. Kita sudah 1000 tahun dah tak laksanakan hukum hudud di negara dunia. Maka dia perlu melihat bagaimana melihat yang berbeza. Kalau di Pakistan, hukum hudud ni dia diskriminasi sikit. Kalau ada isu zina, isu rogol, yang akan dilakukan ialah perempuan, lelaki tak kena. Maknanya kata, okey, dia tak ada suami, dia mengandung, maka automatically dia berzina. Maka dia sempat 100 kali perempuan itu. Mungkin dia kena rogol. Dia tak boleh buktikan. Jadi, itu akhirnya memberi fitnah. Kalau potong tangan macam cara potong tangan. Kalau sebat macam cara sebat. Itu yang kita nak tengok. Jadi negara Malaysia ini nombor satu yang kita utamakan ialah keadilan sosial, tak ada kemiskinan apa semua. Jadi baru kita laksanakan. Kalau kita sibuk nak laksanakan, sebagaimana Sayyidina Umar menangguhkan hudud di dalam musim kemarau dan musim lapar, dan dia tahu orang lapar, orang terpaksa curi. Kan? Jadi tak kena hudud lah sebab orang terpaksa nak hidup. Dari situ lah. Okey, saya menjawab soalan tersebut. Itulah di Malaysia. So kalau negeri Malaysia ini negeri yang sedang nak Hello? Dengar tak? Alamak. Halo? Hello. Ustaz. Saya kat rumah sebenarnya. Putus. Okey dah. Okey, Dengar, okey. Okey dah. Ada soalan lain? Tak ada Ustaz. Cuma slide hilang Ustaz. Saya dah tutup slide tu. Nanti saya akan masukkan ini dalam okey. nanti saya masukkan dalam grup nota-nota tadi.
Okey, semua saja? Itu saja? Okey, baik Ustaz. Okey, kita tangguhkan dulu. Okay, baik Ustaz. Baik, tangguhkan dulu dengan Terima kasih Ustaz. satu kafarah dan satu nas. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana la yafur illa alladzina amanu wa